sebelum tu, sedikit introduction ya. Nama company saya ialah All About Communicate Sdn Bhd. Sebab orang Perak kan, bangga jadi orang Perak. Communicate is actually a French word, tapi sebutnya macam orang Perak kan. Communicate. Jadi all about communicate global, ada French, ada parik sikit kan. So it's all about communicate. All about communicate Sdn Bhd. Dulu saya bertugas di Universiti Teknologi Petronas ya, di bahagian perhubungan awam, 7 tahun di sana. Dan kemudian sedar diri lagi ni, atas dasar sedar diri ada anak kan, asyik kerja je, ada anak pun dah tak kenal. Jadi berhenti kerja dan saya operate, saya buka sendiri firma Public Relations and Communications di Ipoh. Tapi kliennya banyak di Perak. Tapi macam Cik Fauzia kita cakap tadi, dunia ni tak ada sempadan. Kat mana kita, kat Paris ke, kat Greek ke, kat Perancis ke, kat mana pun tak apa. People don't have to know where we are. Tapi kita tahu kita kat mana, okey lah Halimunan. Okey, hari ni kita akan berkongsi pengalaman. Mungkin ada yang dah tahu. Kalau tidak, kita sama-sama belajar business etiquette dan bagaimana nak berkomunikasi ya. Kelas, lalu orang cakap ni tak ada kelas lah ya. Ada kelas, dia tak ada kelas kan. Kelas ni selalunya pandangan orang ya. Pandangan orang pada kita ni ada kelas tidak kan. Kelas kabut tu kadang-kadang boleh juga jadi satu kelas. Kelas bagi orang kabut sebab muka handsome. Orang kata kalau muka lawa ni, buat apa pun cantik je mata pandang kan. Kalau muka tak lawa, perangai tak elok, cara berinteraksi dengan orang tak elok, susah. Tapi apa kata orang, beauty is in the eye of the beholder ya. Cantik pada kita tak langsung cantik pada orang. Class is gracious and peaceful. Katakan orang datang rumah kita ya, kita sediakan selimut ya, kita sediakan air, itu kelas. Itu pandai layan tetamu. Itu dia macam kelas ya. Ataupun kalau kita naik bas, kalau kat KL LRT, kalau kat sini public transport kalau naik bas, nampak orang tua, orang mengandung, kita bagi tempat duduk kita, itu kelas. Itu namanya kelas. Dan kalau buat silap cakap saya minta maaf dan really mean it, itu pun kelas ya. So apa yang dikatakan business etiquette ni macam ni lah. Kalau di tempat kerja, kita panggil etika di tempat kerja. Kalau kat rumah ni, adab atau tertib ya. Kita kena beradab dekat rumah, makan tak boleh bopok, gelojong itu, nanti jadi tabiat. Okey? Dan kita kena tahulah bila kena senyap. Bila kita perlu menghormati orang. Menghormati orang ni tak pandang kedudukan ya, tak pandang pendidikan. Siapa pun kita perlu hormat. Dan paling utama kita tahu bila kita nak, dalam bahasa kasar ni, bila nak keluar bila kena keluar. Jangan bagi orang suruh kita keluar. Kita tahu bila kita kena keluar ya. Ini dekat pejabat. Pada mereka-mereka yang baru nak melangkah atau akan melangkah ke alam pekerjaan, ingat ni, bila waktu pejabat kata 9 to 5, 9 pagi hingga 5 petang ya, it means that work starts at 9. Pukul 8.55 tu bukan masanya nak make-up, pakai lipstick, tutup tudung, bukan ya. Ataupun nak buka internet, nak baca email dengan kawan, buka, baca surat khabar, buat kopi, bukan. Pukul 9 masa untuk bekerja, bersedia di tempat kerja. Sebab itu it is very important. Disiplin datang kerja awal. Never criticize someone in front of others. Okay? Kita tak suka orang ceritakan pasal kita pada orang lain ya. Saya ingat dulu kalau orang datang kat rumah mak saya, suka sangat timbang. Yasmin ni macam ni, dia ni sikit. Tak suka sangat dengar orang cakap pasal kita ya. Sama juga kalau kita dalam meeting ke apa ke, kalau kita nak tegur, kalau niat kita baik, ikhlas, panggil ke tepi, sebut apa yang tak kena, bukan di khalayak ramai ya. Open door. Kadang-kadang bila kerja, bos dia akan cakap, saya mengamalkan jasa pintu terbuka, bukan bermaksud you boleh walk in anytime, masuk je pintu dia. Tak ya, kena buat appointment juga. Ni lagi satu, kalau di tempat kerja nanti, mungkin kalau junior staff, you akan ada cubicle.
cubicle tu partition tempat kerja. Nak bercakap, jalan pergi. Yang ni macam jawab telefon, rumah 2 tingkat, telefon berbunyi kat bawah jerit, "Mak, telefon!" Tak boleh ya. Nanti biasa, ni tabiat di rumah yang kalau dibiasakan akan membawa ke tempat kerja. Nak bercakap dengan orang, antara cubicle jalan dan cakap. Okey. Lagi satu di tempat kerja, budak-budak. Kita ada budak-budak ya, takut mengantuk. Niat dia baik dan tulus. Tapi tak elok. Sebab kalau tengah mengunyah kacang, telefon berbunyi, kita angkat, dengar orang belah sana. Ya, saya. Ya, saya. Tak boleh. Ya, mengunyak di tempat kerja, tak boleh. Kenapa ya? Terasa ke? Tak ada lagi satu, bila kita jumpa kawan kita tegur. Ini penting. Kadang-kadang kita ada selisih faham, tak suka ya. Kalau dalam jamuan ke tempat-tempat terbuka, kalau kita nak bertegur dengan orang tu, salam dengan orang tu, make sure kita ikhlas. Kalau tak, jauhkan dia diri. Tak payah nak buat-buat muka tengah raya. Tak faham? Ya? Salam pun ujung-ujung jari. Tak suka, jauhkan diri. Okey, kita tak sakit hati, tuan rumah pun tak bengka, tak sentak untuk orang. Ni lagi satu. Kita, budaya kita ni, kata orang mesra. Tapi mesra kena ada batasnya. Kadang-kadang bila pertama kali jumpa, kita suka tanya soalan-soalan yang berbentuk peribadi pada orang. Ya? Dah kahwin ke? Umur berapa? Kerja kat mana? Kerja komen ke? Banyak tu lagi. Ya? First time jumpa, jangan dibuat benda-benda macam ni. Benda-benda yang bersifat pribadi, kalau kita tak kenal orang, kita jangan timbang. Kita timbang benda-benda yang umum. Mengata tu jangan. Kita tak kenal dia. Tengok orang yang kita mengata tu saudara ke apa ke orang tu. Lagi satu, bila kita ke majlis, kita ke mana-mana, macam saya cakap tadi, jangan layan orang tengok kedudukan. Kalau Tan Sri, lain sikit. Kalau Datuk, lain sikit. Kalau orang tu kerja biasa-biasa, langsung lain. Jangan ya. Dunia ni macam roda. Satu hari di bawah, nanti kita akan kata. Okey, pakai baju ikut majlis. Ikut majlis. Kadang-kadang tadi nak datang sini sebab semalam saya punya presentation dekat bilik belakang sana, dekat dewan sana, panas. Jadi hari ni rasa nak pakai berkot-kot tu rasa tak kena. Walaupun majlis tu majlis ilmu juga. Jadi nombor satu, kesesuaian. Kalau panas, kalau macam tempat tu terbuka, kita pilih yang formal tapi yang buatkan kita selesa. Nanti kita nak gerak pun tak selesa. Lagi satu, conduct and contribute to conversation without dominating. Okey, kita ni kalau bersembang, kita kena bagi ruang untuk orang. Itu namanya bersembang Kalau tidak, berceramah. Kita je cakap. Kalau kita nak bersembang orang, kita kena bagi ruang dia bercakap. You bercakap, saya bercakap. Awak cakap, tapi tak adalah macam, sekarang giliran cik. Sekarang giliran saya tu lah. Giliran cik, tak adalah macam tu. Tapi kita kena bagi ruang yang sama. Macam kalau orang tu cakap, saya kan, saya daripada Balik. Saya pun daripada Balik. Bapak saya, mak saya, atuk saya, semua daripada Balik. Bila dia cakap, dia nak cerita pada dia, biar dia cerita. Kita biarkan. Orang akan ada masanya untuk kita bercerita. Kemudian, kita cuma hulurkan bantuan bila diperlukan. Kalau kita nanti nampak macam, apa perkataan ini? Busybody satu, nampak macam memandai. Semua kita tahu. Kalau orang minta, kita tolong. Orang tak cakap, kita reserve kita punya opinion. Ini lagi satu. Saya banyak kali mengingatkan orang dan juga terutamanya diri saya. Apa yang kita buat di rumah itu adalah satu tabiat dan ianya akan berlarutan ke majlis ataupun ke tempat kerja. Kalau kita jenis, kalau kat rumah budak-budak kecil kalau makan tu berbunyi, cubit je pipi. Lain kali makan kena senyap. Makan sebab itu orang kata tutup mulut.